Pernah tonton Munafik? Pernah tonton Karak? Dukun? Jengkah? Ngangkung? Jangan pandang belakang. Dari sini kita dah tahu kalau filem-filem horror Malaysia ni tidak sebanding atau dengan kata lain, belum ada level-level horror disturbing seperti A Serbian Film, Matthias, The Human Centipede. Apakah benar? Hysteria 2008. Filem ini yang paling dekat dengan kata horror ekstrim atau yang boleh dikatakan disturbing Malaysia arus perdana. Filem diawali dengan sebuah kisah prank budak sekolah, buli dan kenakalan remaja, tetapi berakhir dengan pemburuan berdarah satu demi satu. Ketegangan dia tinggi sebab kau tahu setiap watak memang berisiko akan mati. IMDb rating 5.6/10, sederhana, tapi impak dia besar. Walaupun sesetengah pihak menganggapnya sebagai satu langkah berani ke arah seram arus perdana oleh James Lee, pengkritik lain menganggap separuh akhir filem ini membosankan kerana terlalu mengikuti formula filem slasher barat seperti Friday the 13th. Ini antara horror Malaysia yang paling berani dari segi konsep dan pacing. Fun fact, filem ni menang beberapa anugerah Festival Filem Malaysia termasuk pengarah paling menjanjikan. Dan satu lagi fakta penting, impak filem Hysteria 2008 ini cukup kuat sampai dikembangkan jadi drama TV bersiri bernama Hysteria The Series pada tahun 2022. Itu tanda filem ni masih ada komuniti dan legasi sebenar. Seed of Darkness 2009. Pernah tonton Ju-On atau Ringu? Dua filem seram dari Jepun itu dikategorikan sebagai J-horror, iaitu Japanese horror. Dan ya, Malaysia juga ada sebuah filem seram bergaya J-horror, iaitu Seed of Darkness. Sebuah filem seram bergenre horror psikologi, ketegangan dan keunikan dari filem ini, dia bukan sebab hantu, tetapi sebab tokoh utama dapat merasakan sesuatu yang sentiasa memerhati dari jauh. Filem seram berbahasa Cantonese Malaysia Singapura arahan Michael Chuah ini mengisahkan hidup seorang wanita yang menjalani proses bayi tabung IVF di Singapura untuk memiliki anak. 7 tahun kemudian, setelah pindah ke apartmen baru, sang anak mula berperilaku aneh dan mengaku melihat dan berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah lama tiada. IMDb rating 5/10, bukan tinggi, tapi filem ni kuat dari segi atmosfera dan gaya J-horror yang jarang Malaysia buat. Mystic 2003. Filem Mystic ni jenis horror yang chaotic. Sinopsis filem ini ialah mengisahkan sekumpulan pelajar membuat kajian tentang mistik atau urban legend Melayu di sebuah pulau terpencil. Namun, situasi menjadi tegang apabila salah seorang daripada mereka hilang. Dari awal lagi kau dah dihidangkan dengan jeritan, bunyi kuat dan suasana pulau yang rasa tak selamat. Ketegangan dia datang dari bunyi, bukan dari visual. IMDb rating 2.7/10 memang rendah, tetapi itulah yang membuat filem ini dikenang. Ini antara filem horror Malaysia awal 2000-an yang orang ingati bukan kerana cerita yang kemas, tetapi sebab intensiti dan scream overload. Fun fact, filem ni jadi antara pencetus trend horror Melayu awal 2000-an yang guna lokasi terpencil dan elemen mistik tradisional secara agresif, serta Mystic 2003 ini dianggap sebagai salah satu filem yang membantu menghidupkan semula momentum filem seram di Pawagam Malaysia pada awal 2000-an. Puaka Tebing Biru 2007. Ini ialah sebuah filem horror yang matang. Filem ini tidak menekankan darah atau jeritan seperti Hysteria dan Mystic, tetapi menekankan penonton dengan rasa bersalah, trauma dan gangguan emosi. Filem seram psikologi Malaysia arahan Osman Ali ini menggabungkan elemen misteri, thriller dan drama. Filem ini mengisahkan Ratna yang kembali ke kampung halaman untuk melarikan diri daripada gangguan misteri selepas 6 tahun menghilangkan diri. Ketegangan dia datang bila kau sedar hantu dalam filem ni bukan sekadar nak menakutkan tokoh utama, tapi ada kaitan dengan dosa lama tokoh utama. IMDb rating 5.9/10 dan ini antara horror Malaysia yang paling stabil dari segi kualiti teknikal. Tidak seperti filem seram Melayu lain pada waktu itu yang banyak bergantung kepada jump scare. Filem ini lebih menekankan aspek psikologi, trauma, suasana suram dan gaya visual yang artistik. Fun fact, filem ini diiktiraf di Festival Filem Malaysia ke-20, FFM 20, memenangi 2 kategori teknikal utama iaitu sinematografi terbaik dan penataan seni terbaik. Ini ialah bukti Malaysia boleh buat psychological horror yang klasi. Zon 606, 2004. Ini VCD.
Ini sebuah filem underground. Filem ini pernah mencetuskan kontroversi dan perbincangan kerana kandungan isi filem ini yang dianggap terlalu ganas dari segi grafik oleh piawaian Lembaga Penapis Filem LPF pada waktu itu, menyebabkan edarannya agak terhad berbanding filem arus perdana lain. Zon 606 diterbitkan pada tahun 2004 dan diarahkan oleh Silver Chang, seorang pengarah yang terkenal dengan naskah bergenre thriller dan horror. Pemain selalu mengaitkan filem ini sebagai sebahagian daripada trilogi seram bajet rendah era VCD bersama-sama filem Blok 404 dan Camp 505 yang juga diarahkan oleh Silver Chang. IMDb rating rasmi hampir tak wujud kerana filem ini memang bukan edaran arus perdana. Fun fact, kalau korang masih simpan VCD original Zon 606 yang ada gambar Bron Palare itu, korang sebenarnya pegang khazanah filem cult Malaysia. Dekat karosel atau kedai barang lama, ada pengumpul yang sanggup cari sebab ia tak ditayangkan di TV atau platform penyiaran biasa. Itulah yang buat komuniti horror anggap dia sebagai Lost Cult Malaysian Horror. Dan untuk pengetahuan tambahan, filem ini merupakan antara pengampilan terawal pelakon hebat Bron Palare sebagai Faris sebelum beliau mencapai status bintang antarabangsa seperti sekarang. And by the way, filem ini sering digelar secara berseluruh sebagai Jamban 606 disebabkan satu babak ikonik yang melibatkan watak utama dan tandas. Sebenarnya ada beberapa lagi filem-filem horror disturbing di Malaysia yang masih ramai orang tidak tahu. Nak